dan salam sejahtera bersama saya Dr. Sharifah Mazlina berada di lokasi Grand Season Hotel Kuala Lumpur, iaitu hotel yang menaja penggambaran kita pada kali ini. Dan saksikan paparan-paparan yang menarik selepas ini ke semua 3 segmen saya, apa kata cuba, apa kata bantu dan apa kata ubah. Terima kasih kepada Grand Season Hotel dengan layanan begitu mesra. Assalamualaikum, sekali lagi dengan saya Dr. Sharifah Mazlina dan saya sekarang ini bersama seorang tetamu dalam segmen Apa Kata Ubah. Okey, kali ini kita mengharapkan supaya apa yang kita paparkan hari ini akan dapat memberikan gambaran kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana untuk memahami apa yang dinamakan segmen Apa Kata Ubah. Spesialnya hari ini, tetamu saya ni bernama Puan Rashidah Zulkifli, bekas kaki tangan Bank Negara, mempunyai cerita yang tersendiri yang mana selain daripada beliau berada di dalam segmen saya untuk rancangan Apa Kata Ubah, beliau sebenarnya juga berada di dalam segmen secara tak langsung dalam segmen Apa Kata Cuba, dan saya juga melakukan Apa Kata Bantu. Dia ada kaitan di situ. Baik, macam mana keadaannya? Kita akan mendengar sendiri daripada tetamu saya bagaimana dia akan berkongsi kenapa dia berada di dalam segmen Apa Kata Ubah dan kenapa saya nak cuba bantu dia, dan dalam masa sama dia akan juga melakukan apa kata saya cuba. Tak mustahil, tak pernah buat, tapi saya cuba. Dan insya-Allah kita akan pantau pergerakan dan kejayaan bakal yang akan dicapai oleh beliau dalam segmen cuba dan ubah ini, dan kita akan tengok akhirnya selepas mungkin sebulan dari sekarang kita akan lihat perbandingannya hari ini dan juga selepas sebulan apa yang berlaku kepada Puan Rashidah Zulkifli ini. Okey, sekarang saya perkenalkan tetamu saya, Puan Rashidah Zulkifli, seorang bekas kaki tangan Bank Negara, dan kita dengarkan sendiri apa yang dia nak cerita dengan kita, kenapa dia berada dalam segmen Apa Kata Cuba, Apa Kata Ubah. Alright. Selamat datang Kak Shidah. Boleh panggil Kak Shidah saja ya? Boleh. Okey. So hari ini kita santai-santai aja, kita berkongsi sikit cerita macam mana kita nak memotivasikan diri kita. Dalam masa sama kita motivasikan orang lain. So Kak Shidah sekarang menjadi tetamu saya untuk rancangan segmen Apa Kata Ubah. Okey, saya faham mungkin Kak Shidah boleh bercerita dengan pendengar dan penonton apakah situasi sebenarnya yang Kak Shidah terpanggil untuk bersetuju bersama kami untuk mendapatkan pendekatan baru, kata apa kata saya ubah. Saya ubah diri saya ubah keadaan saya. Jadi untuk memahami segmen ini, mungkin Kak Shidah boleh bercerita sendirilah apa sebenarnya yang perlu diubah yang sedang berlaku sekarang ini. Silakan Kak Shidah. Okay. Untuk pengetahuan doktor lah ya. Saya sebenarnya dah tinggal Bank Negara dah lama. Saya pun umur bukannya muda. Berapa? Jadi umur saya dah 57. Okey. Ya. 57 plus dah. Okey. Jadi saya tinggal Bank Negara dah sangat lama. Jadi saya tinggal Bank Negara sebab banyak sebab. Bukan saya tak sukakan pekerjaan tu, memang saya suka, itu memang kerjaya saya. Dan sebelum saya nak berhenti kat Bank Negara tu, saya berfikir selama 1 tahun sama ada saya nak berhenti ke tidak ke. Dah sampai saya, yalah, fikir-fikir panjang, sampai pergi umrah, sampai dah orang kata berdoa ke sana, bagi ketenangan pada jiwa. Baru saya decided untuk berhenti. Jadi keadaan yang sebenarnya tidak membenarkan saya terus bekerja lah. Kenapa? Keadaan keluarga saya lah. Jadi saya masih mempunyai bapa, ibu masih hidup lah. Tapi mereka ni sebenarnya dah lama sakit. Dah lama sakit. Tapi orang kata dulu-dulu tak teruk sangat lah sakit. Saya anak yang pertama, anak yang tua, anak yang pertama ya. Saya ada 3 beradik. Jadi ibu dengan bapa saya ni apa-apa hal mesti saya. Agaknya mungkin dia percayakan saya lah. Agaknya tak tahulah, bukan anak yang tua ya. Jadi mak dengan bapa saya duduk di Ipoh. Saya duduk di Bandar Baru Bangit. Jadi itulah sedikit itulah sebabnya saya nak ubah. Jadi saya sebenarnya dah lama saya duduk di rumah. Saya selepas saya keluar dari Bank Negara, saya tak pernah bekerja. Saya memang tak pernah bekerja. Sebab apa? Salah satunya sebab saya sebenarnya mengikuti suami saya. Jadi ikut dia punya kerja. Kalau dia main golf, saya ikut main golf. Saya boleh main golf. Muda-muda dululah, tapi sekarang saya dah berhenti dah semua kan. Kalau dia main orang kata apa, main bowling, saya ikut bowling. Kebanyakan yang mengikuti suami lah.
Tapi sekarang ni dah lain dah hidup saya. Dulu hidup saya lain. Sekarang ni suami saya sendiri yang sakit. Sebab dia selepas dia pencen, 1 tahun selepas tu dia mendapat stroke. Jadi stroke dia sangat serius sebab dia vein dia pecah dekat kepala and then dia kena buat operation. Jadi kalau tidak buat operation dia memang tak boleh hidup lah. Kalau buat operation 50-50. Tapi alhamdulillah dia selamat, still now surviving. Udah about 3 tahun setengah dah dia sakit. Tapi dia teruk lah. Bedridden dia terbaring tapi masih ada pergi saya bawa dia teruk lah hidup. Jadi mana hidup saya sekarang dulu ikut dia. Sekarang menjaga dia. Okey, masih bersama dengan dia lagi. Masih dengan dia. Okey, saya difahamkan juga salah seorang lagi ada menambahkan satu lagi cerita sedih itu, anak sendiri pun ada mengalami masalah yang agak kronik juga. Mungkin boleh ceritakan pula masalah anak ni. Anak saya ni, saya duduk di Terengganu asalnya. Jadi anak saya ni masa duduk di Terengganu, masa musim candak sotong, sangat banyak sotong orang bagi dekat rumah. Jadi terlampau banyak sotong sampai kata kita orang pun dah bagi kat orang. Jadi anak saya ni makan, kita orang kadang-kadang tak makan sangat bagi. Budak ni dia makan betul. Anak saya nama dia Syazwan. Dia ada chronic gout problem. Jadi sampai sekarang dia punya uric acid sangat tinggi. Orang lain kalau normal 300-400, dia 700 lebih. Tapi dia sangat kuat. Dia kan sampai kalau dia 600 uric acid dia macam lawan lagi, tapi bila dah 700 dia dah terjengkut-jengkut lah. Itulah. Jadi saya difahamkan sekarang ni kehidupan Kak Syidah ni lebih kepada dah sampai 2-3 tahun ni merawat dan kehidupan di rumah sahaja, dan of course menyebabkan pergaulan pun dah mula terbatas. Kehidupan dikelilingi oleh orang-orang sakit, dan saya yakin benda tu menyebabkan tekanan perasaan, emosi juga kurang dah berkawan. Dulu kita selalu di luar dan sekarang ni kita melihat orang yang kita sayang tu dalam keadaan yang begitu dan meruntung hati kita sendiri nak melawan keadaan tu, dan kita tak boleh melawan ketentuan ilahi. Nah, kalau dulu kita selesa, sekarang ni kita banyak menanggung, menahan, dan kita tak boleh tunjukkan pula kita punya perasaan tu pada mereka. Dan kita kena telan sendiri, betul? Saya faham sebab tu kita kadang-kadang perlukan ubah. Kita nak cari perubahan yang boleh berlaku dalam hidup kita, betul Kak Syidah? Betul. Okey. Dan mungkin saya faham Kak Syidah dalam keadaan sedih, dan saya rasa ramai lagi orang di luar sana juga memerlukan perubahan yang berlaku dalam hidup masing-masing. Mereka memerlukan satu titik tolak, macam mana saya ni boleh dapat bantuan, macam mana saya boleh dapat satu titik tolak, orang boleh bantu saya, keadaan boleh bantu saya, situasi boleh bantu saya, atau ada peluang yang boleh bantu saya untuk ubah nasib saya sekarang ini. Kak Syidah boleh berkongsi di mana titik tolak perubahan dah mula berlaku sekarang ni, akhir-akhir ini. Boleh berceritakan sedikit? Sebenarnya dalam waktu suami saya sakit, bukan saya tak cuba suplemen. Banyak suplemen yang saya sudah cuba. Tapi bukan saya je, keluarga saya lah dah cuba. Bukannya kita orang biar, bukannya harap, bukan terbiar lah. Tapi saya tak dapat satu suplemen yang orang kata nampak perbezaan hasil. Saya memang tak nampak. Saya dah cuba macam-macam. Bila ada seorang kawan saya, Datin Rosma, dia bagi tahu saya, dia kata, Syidah, you nak cuba tak di satu suplemen? Dia pun baru kenal. It was just introduced to her kan, nama dia Junes. I pun macam skeptikal sebab I dah terlalu banyak sangat dari dalam dan luar negara punya produk, terlalu banyak suplemen I dah cuba kan, to the family lah. And then dia kata, Syidah, you cuba je, you cubalah dalam waktu 10 days ke 2 weeks, dia kata. So one day tu I agreed lah to have her lah, to have her for the orang kata apa, presentation. Tapi fortunately I had you came to the house. So I was very shocked so that day, because I never expect you to come. I expect my friend to come and just present to us lah. I just want to hear. So actually my mom was so shocked also when you came. Remember not? She hold your face and she kata, "Oh, so you look so young." Dia kata macam tu dekat you kan, dia kata. So then masa I dengar tu, after that kan I terus masuk kan, I macam I was impressed also lah, because you were talking about your experience and what it had done to you kan. Jadi I macam kata, why not I just try lah.
I just try. I was thinking I just want to try 10 days each. Yeah. Itulah. That is, and now the process goes on lah. Okey. So alhamdulillah sudah pun berlaku satu perubahan. Dan kita kadang-kadang ramai orang dah mula putus asa bila dah usaha mencari sesuatu gagal dan terus gagal, akhirnya dia akan rasa macam putus asa. Tapi sebenarnya selagi kita mencuba, kita akan ada jalan keluar. You will never know. Okey Kak Syida, sekarang ni kita dah sampai ke satu tahap saya ingin mencabar Kak Syida dengan segmen saya apa kata kita betul-betul ubah. Sanggup Kak Syida? Saya nak Kak Syida menyahut cabaran saya. InsyaAllah. Apa kata ubah, dan kita ubah betul-betul keadaan. Kita ubah keadaan keluarga Kak Syida yang daripada tak sihat jadi lagi sihat. Kita ubah Kak Syida kalau dulu tak orang kata mengharapkan pencen dan sebagainya, kan sekarang dah ada source of income, menjadi seorang usahawan yang berjaya sambil-sambil tak mengabaikan keluarga. Dalam masa yang sama, Kak Syida juga ada networking dan hidup Kak Syida lebih terbuka sekarang ni, dapat jumpa kawan-kawan dan menceriakan lagi suasana, dan you become more dynamic human being. InsyaAllah, sanggup doktor. terima cabaran saya? InsyaAllah, doktor. Okey, insyaAllah terima saya cabaran akan saya. cuba. Okey, Saya akan cuba. ini cabarannya, dan dalam sebulan insyaAllah. kita akan pantau progres Kak Syida. Kita akan ikuti perkembangan dan kita akan letakkan satu target. InsyaAllah Kak Syida ikut saya pergi ke convention di Thailand. Alhamdulillah, kalau dan dapat tu. saya mencabar Kak Syida untuk capai target tersebut supaya Kak Syida dapat ikut sama dengan saya di convention Thailand. Dan insyaAllah kita nak tengok ahli keluarga Kak Syida semakin sihat, dan yang paling penting saya nak dengar cerita yang hopefully suami Kak Syida dah boleh berjalan. Kita nak tengok perubahan ni semua. Boleh? InsyaAllah boleh. Jadi apa kata Kak Syida dengan cabaran ni? Saya insyaAllah doktor, saya akan cuba. Okey. Dan yalah, takat mana yang saya mampu lah. Yakin boleh, Yakin insyaAllah. saya boleh. Ya. Dengan pertolongan doktor, dengan kawan-kawan saya, kawan-kawan kita. kawan-kawan yang lain. Ya. InsyaAllah saya akan cubalah. Itu yang saya boleh cakap, saya rasa kot. Bagus. Ini sebenarnya adalah satu attitude yang sangat positif ya. Sebabnya untuk kita mengubah, kita harus bermula dengan attitude yang sangat positif. Kalau Kak Syida sendiri rasa boleh buat, insyaAllah Kak Syida boleh. Ya, tapi kalau Kak Syida sendiri tak nak buat dan berserah saja pada keadaan, di sinilah ramai orang yang akhirnya tersekat di situ dan terus hidup merana dan menyerahkan saja kepada takdir. Ini adalah salah. Kerana itu saya banyak nak mencarikan ruang begini supaya dijadikan contoh, dan Kak Syida adalah satu orang kata one a very good example, contoh, because your keadaan memang agak kronik. Dengan ahli keluarga yang sebenarnya saya sendiri dah, ya tuan-tuan, saya dah pergi dah rumah Kak Syida hari yang saya buat lawatan mengejut itu. Saya agak tersentuh hati saya bila melihat keluarga Kak Syida yang tak semua orang akan dapat bertahan dengan suasana hari-hari melihat orang yang disayangi dalam keadaan yang begitu sakit, bapa dalam keadaan wheelchair, ada pakai tube, dengan ibu dia yang kaki dah bengkak, diabetik. Lepas tu saya tengok Kak Syida sendiri pun arthritis, Kak Syida sendiri pun dalam keadaan sakit. Lepas tu suami di depan rumah tu juga ada katil dengan ada nurse dengan ada segala tube dan sebagainya, macam hospital lah bila masuk tu. Jadi saya rasa macam saya terpanggil untuk memberikan ruang ini pada Kak Syida dan melihat mungkin saya boleh membantu Kak Syida untuk mengubah. Jadi sebab tu saya ingin Kak Syida menyahut cabaran ni. Apa kata kita ubah, dan insyaAllah kalau Kak Syida boleh buat, saya yakin ramai di luar sana yang juga boleh buat. Kita boleh kalau kita nak. Attitude kita saja kena diperbetulkan. Dan dengan itu saya juga akan membantu memberikan motivasi saya menggunakan teknik MAPS konsep. Bagaimana saya boleh membantu Kak Syida? Bermula dengan mentally. Kak Syida ni kita nak injekkan dengan pemikiran yang positif, attitude yang positif supaya dia mahu, dan sekarang telah berjaya. Dan Kak Syida sudah bersama dengan saya membuatkan satu package usahawan untuk Kak Syida, dan saya tengok dia begitu dinamik sebab saya rasa ruang untuk dia channelkan kesedihan dan dapat jumpa kawan-kawan, dan dia kawan-kawan yang support dia very socially sudah ada yang bagus. Mentally kita dah bagi dia positive mind. Emotionally kita sedang membantu Kak Syida supaya mempunyai emosi yang lebih stabil, supaya dia lebih berkeyakinan untuk keluar dan membina diri dia. Okay? Dan physically kalau sihat, kaki dah boleh berjalan, physically semakin sihat. Dengan produk Junais, saya sebagai duta produknya, saya harap dengan produk ini dapat membantu dan ternyata banyak memberikan kesan yang baik. Dan saya rasa insyaAllah package itu sudah cukup. MAPS anda sudah menjadi stabil dan insyaAllah anda akan jadi seorang yang berjaya. Setidak-tidaknya you are away from all those yang mengungkung diri anda daripada hidup lebih bahagia dan lebih stabil masa akan datang. So tuan-tuan puan, saksikan apa akan berlaku pada Kak Syida sebulan dari sekarang, dan selepas ini kita akan pergi ke lokasi, ke rumah Kak Syida. Kita tengok apa keadaan keluarga yang kita sebutkan tadi, dan kita tengok sebulan selepas tu apa jadi kepada keluarga beliau, dan yang paling penting
adakah Kak Syidah berjaya mengikut saya ke convention di Thailand dan apakah situasi bisnes yang Kak Syidah buat, di mana pencapaiannya, insyaAllah. Dan saya sendiri tak sabar nak melihat perubahan ini dan kejayaan ini. Saksikan segmen Apa Kata Ubah di masa akan datang, insyaAllah.